Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullaha usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa tazawwadu fa inna khayraz zad taqwa wattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jemaah yang diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji untuk Allah. Selawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga kita semua diampuni, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mulakan kuliah malam ni dengan pesanan juga kepada diri saya dan kepada jemaah semua, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar rasa takwa, kerana tidak ada jalan untuk kita selamat berjaya dunia dan akhirat kecuali dengan takwa. Sama-sama sekali lagi kita mengingati wahyu Allah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu semua kepada Allah dengan sebenar-benar rasa takwa, dan jangan ada yang mati kecuali setelah betul-betul dia Islam. Sekali lagi saya ulangi, maknanya hiduplah kita dengan Islam, jagalah Islam, dan matilah dalam keadaan Islam. Dan malam ini barangkali saya tidak akan baca buku Kitab Al-Kabair, walaupun tajuk yang kita akan bincang ni dia sebenarnya salah satu dari kabirah ataupun min akbaril kabair, bahkan antara perkara yang boleh membatalkan Islam. Bukan sekadar dosa besar, tapi boleh membatalkan Islam. Secara kesimpulan dahulu, para ulama menyebut mufsidat ataupun nawaqidul Islam, perkara yang membatalkan akidah. Kerana seminggu ni ataupun 2 minggu ni kita dengar perkara yang mengguris hati umat Islam, bahkan menakutkan untuk kita dengar, untuk kita tengok, kita rasa takut. Kerana ada perkara dalam konteks berdosa, maka ahlul kabair, mereka yang berdosa besar ini, amruhu ilallah, urusan dia diserahkan kepada Allah. Selagi mana dia beriman, sah iman dia, maka walaupun dia tergolong dari kalangan orang fasik kerana melakukan dosa besar, urusan dia kita serahkan kepada Allah. In syaa afa anhu wa in syaa azabahu. Itu kaedah kita dalam pengajian tauhid, akidah kita terpulang kepada Allah. Kalau Allah nak, Allah ampunkan dia dengan sebab-sebab yang kita tidak ketahui, dan kalau Allah nak juga, Allah boleh azab dia. Dan benda ini kita pernah dengar cerita dalam hadis sahih, yang saya tidak mahu sebut hadis tersebut dalam konteks hadis, kerana sikit saja yang saya nak ingatkan hadis sahih dalam satu hadis kursi,
bagaimana cerita seorang lelaki yang membunuh sehingga 99 bahkan 100. Dan kita tahu, kita belajar dalam kitab Al-Kabair oleh Imam Syamsuddin Az-Zahabi ini, buku ni yang kita belajar, salah satu dari dosa besar iaitulah membunuh, bukan sekadar membunuh diri, membunuh bighairil haqq, membunuh orang lain ataupun satu nyawa, tidak kiralah yang dibunuh itu Islam ataupun bukan Islam, tanpa alasan yang dibenarkan oleh Islam. Kerana ada masa membunuh dapat pahala, seperti membunuh kerana melaksanakan hukum qisas. Bahkan Allah nyatakan walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Bahkan ada masa membunuh itu menjadi petanda orang yang cerdik, orang yang ada hubungan hati nurani dia dengan Allah, bukan sekadar cerdik tapi takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana bila melaksanakan hukum Allah, dia sebenarnya menjamin kesejahteraan hidup dunia dan juga akhirat. Bahkan kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita dalam satu hadis yang lain, dengan sebab dilaksanakan hukum hudud. Antaranya hukum dalam hukum hudud ni adalah hukum bunuh. Ada bunuh dengan qisas, ada bunuh dengan hudud. Dia ada sedikit perbezaan, tapi bunuh belaka. Yang penting Rasulullah kata, memberi gambaran dengan sebab satu hukum hudud dilaksanakan oleh pihak kerajaan, ya. Kita kena ingat, bila sebuah hukum, tak kira qisas ataupun hudud ataupun ta'zir, ceritanya di bawah kerajaan. Yang ada peruntukan undang-undang yang sah. Selagi mana tidak ada, maka tak boleh laksanakan. Yang dibenarkan dengan syarat-syarat yang ketat, yang itu kita juga tidak mahu bincang kerana dia termasuk dalam urusan pentadbiran dan politik Islam, kerajaan Islam. Yang penting kita faham, sehingga Rasulullah SAW memberitahu kalau dilaksanakan hukum Allah, yakni ada masa saya sebut tadi, membunuh dengan alasan melaksanakan hukum Islam ataupun kerak tangan, kerana kerak tangan juga termasuk dalam salah satu hukum hudud, fadilatnya di sisi Allah, Allah bagi tahu lebih hebat dari bumi ini disirami hujan yang menyuburkan, ya. Hujan di sini bukan maksudnya hujan banjir, hujan yang menghidupkan bumi. Kalau hujan tu turun 40 hari, kalau ada orang dia nak cakap, dia nak mempersendakan hadis Nabi, dia akan cakap, dia akan berfikir secara jahat. Dia kata 40 hari hujan, banjirlah. Tapi Rasulullah bukan cakap dalam konteks tersebut. Rasulullah cakap dalam konteks hujan rahmat. Maknanya dia turun dalam keadaan turun waktu pagi, dia berhenti, esok dia turun pula, dengan kadar untuk menyuburkan bumi, lebih baik dari hujan yang turun dari 40 pagi. Ini perbandingan yang disebut oleh Rasulullah SAW. Jadi perkara yang sedang berlaku dalam negara kita secara khusus sangat membimbangkan. Kita sebagai orang Islam, kita kena rasa benda ini sebagai satu perkara yang membimbangkan, benda yang sangat pertama yang kita sebut tadi, membimbangkan institusi Islam. Walaupun kita tahu alhamdulillah institusi Islam duduk di bawah raja, maka kita fahamlah kuasa raja hebat. Alhamdulillah, itu nikmat yang Allah kurniakan kepada kita negara Malaysia. Yang kedua yang kita bimbang di sini pasal di sana ada tanggungjawab kita secara peribadi bila kita mendengar kes-kes seperti ini. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita
asyaddu ural iman, antara tanda dipanggil tali hubungan kita dengan Allah yang kuat, itulah al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Ada perasaan sayang lillahi ta'ala dan juga ada perasaan benci sesuatu lillahi ta'ala. Maka ada masa kita kena sayang, cinta lillahi ta'ala, dan ada masa kita kena ada rasa sakit hati, benci dan permusuhan. Rasa permusuhan itu lillahi ta'ala, bukan kerana peribadi kita, bukan kerana semangat. Maaf ya saya sebut, kalau yang sekarang ni musim dia musim semangat, apa ni dipanggil mak kilau. Saya sendiri tak tengok lagi filem tersebut. Barangkali kalau dapat tengok percuma baru saya akan tengok kot, tapi sekadar yang saya nak sebutkan di sini, bagaimana kefahaman ataupun dipanggil kesimpulan yang diambil dari perjuangan mak kilau. Saya tak tengok, jadi saya tak nak buat satu penilaian. Cuma kita sebagai orang Islam, kita membaca sejarah itu dalam konteks Islam. Ini antara pejuang-pejuang yang berjuang atas dasar agama dulu. Tapi kita melihat benda ni, adakah semangat agama juga yang diambil, ataupun semangat sekadar semangat apa ni atas nama bangsa, yang itu kita takut. Tidak aib, tak berkaitan dengan bangsa, tapi kita takut berhenti di situ. Kita nak kalau semangat bangsa pun, disebabkan bangsa kita ni bangsa Melayu, di mana dia mesti berakar umbi ataupun berintipatikan kepada Islam. Kemudian kita tinggalkan benda tu. Saya nak sebutkan di sini, para ulama sebut secara mudahnya, para ulama sudah simpulkan di mana dia terletak seperti yang disebut oleh Syekh Abu Malik Muhammad Isa. Dia mengumpulkan balik apa yang dikatakan berkaitan dengan perkara yang membatalkan Islam, perkara yang membatalkan Islam ada 10. Sebenarnya dia banyak, tapi dia terletak dalam 10 perkara ni. Maka 10 perkara ini secara ringkas ni saya akan sebut dahulu supaya menjadi pedoman, peringatan kepada kita. Kerana dia sama ada berlaku kepada orang Islam, maka boleh membatalkan Islam. Kalau berlaku kepada orang kafir, maka bertambah-tambah kejahatan, kekufuran dia itu terhadap Islam. Baik, kerana kita faham orang kafir, ada masa Islam suruh kita berkawan dengan mereka, selagi mereka tidak bermusuhan dan tidak mempunyai agenda untuk menumbangkan kita, menumbangkan orang Islam dalam negara ataupun dalam tempat orang Islam. Jika mereka ada agenda sampai nak menguasai sehingga mereka boleh menghalau, kalau dalam ayat Al-Quran berdasarkan kepada cerita yang berlaku pada zaman Nabi SAW, maka pada waktu itu kita tidak boleh bertolak ansur. Apa yang penting kita nak sebut di sini, an-naqidu al-awwal, perkara yang membatalkan akidah yang pertama. Muslimin muslimat dengar molek, ini dipanggil setelah analisa para ulama, maka diletakkan dalam 10 perkara. Yang pertama iaitulah asyirku fi ibadatillah, syirik dalam beribadat. Syirik dalam beribadat. Kita memberitahu sesama umat Islam bahawa akidah syirik ini adalah akidah yang sangat jijik, najis. Kita bukan nak beritahu kepada mereka dalam konteks menghina agama lain, bukan. Kita beritahu sesama Islam. Jadi
akidah syirik terhadap Allah merupakan akidah yang najis, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebut innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan jika disyirikkan Allah dengan sesuatu yang lain dari Allah dalam konteks akidah dan ibadat. Dan begitu pun Allah tetap mengampun yang mana yang kurang kategorinya sikit, maknanya berdosa besar. Dan sesiapa sahaja, tak kira yang syirik pada Allah, maka dia sebenarnya telah sesat dengan sesat yang jauh. Jadi syirik ini adalah dosa yang paling besar. A'zamu zambin usiyallahu bihi, kata ulama. Dosa yang paling besar di mana menunjukkan seseorang itu ingkar kepada Allah. Yang kedua, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita. Sesiapa sahaja yang menjadikan di antara dia dengan Allah ada perantaraan yang tidak sah, ada perantaraan yang sah. Contohnya kita jumpa dengan para ulama, contohnya bukan kita minta bila kita berkumpul, sesiapa nak. Sebab itu ada para ulama, mereka buat satu tajuk, sesiapa yang nakkan doa dari malaikat. Maknanya malaikat tu dia jadi perantaraan lah di kalangan kita. Maka antaranya lah kita duduk dalam masjid menunggu waktu solat hingga solat, antara maghrib dengan maghrib, itu satu benda. Yang kedua, kita berada dalam majlis ilmu, antaranya kita berselawat pada Nabi SAW. Banyak benda tu pun boleh kita bincang, bagaimana kita nak mendapatkan doa dan istighfar dari malaikat. Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum. Ini doa yang paling utama dari malaikat. Bahkan kalau kita nak doa dari malaikat, kita doa juga. Ada kadang-kadang doa kita untuk, macam kita dah sebut, doa yang peribadi kita dengan Haji Fadil contohnya. Kan Haji Fadil kan? Saya, sahabat kita ni selalu tak ingat nama. 10 kali dah dia beritahu saya, tak ingat-ingat pakai hari ni. Tapi nampak macam orang Kazakhstan. Orang Kazakhstan ada ke orang Ukraine. Allahu Akbar. Yang penting tadi doa yang jelas je, kita nak dapat dua benda. Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum. Malaikat doa pada kita. Tapi itu wasitah, yang pengantaraan yang sah. Contohnya saya doa balik rumah, bawa kereta seseorang, ya Allah ya Tuhanku, Haji Fadil minat kereta saya, macam kereta saya, bagi pada dia lagi hebat di kereta saya. Contoh jangan fikir tentang apa benda saya cakap tu, contoh. Bila saya sebut begitu doa, malaikat pun kata walaka bimisli. Maknanya kita dapat doa dari malaikat. Dan malaikat doa apa yang kita doa untuk dia dapat kereta, contoh, maka malaikat pun doa untuk kamu serupa. Maknanya siapa berasa nak dapat kereta, doa untuk sahabat dia. Itu contoh. Malaikat dia doa juga ada masa berkaitan dengan akhirat, itu yang paling utama. Ada masa duniawi pun. Jadi kita kena pandai. Dia panggil pandai taktik berdoa tu, kena pandai taktik berdoa. Baik, kita tinggalkan benda tu. Ada yang menjadi urusan yang kedua, iaitulah mereka yang menjadikan perantaraan dia dengan Allah dengan benda yang tidak boleh untuk dijadikan perantaraan. Baik, jadi ini menyebabkan, kalau contohnya menjadikan pokok, berhala dan macam-macam lah, menjadikan macam-macam benda-benda yang tidak, bulan, bintang pun semua sekali, maka benda tu membatalkan akidah, jelas. An-naqidus salis,
Perkara yang membatalkan akidah yang ketiga, iaitulah man lam yukaffiril musyrikin aw syakka fi kufrihim. Dalam agama ni kita ada Islam kafir ataupun Islam bukan Islam. Bukan Islam dan Islam. Maka sesiapa yang tidak menyatakan bahawa yang lain dari Islam itu sebagai kekufuran, kafir, dan ragu-ragu kepada akidah yang kufur ataupun membetulkan mazhab mereka yang kufur ataupun agama mereka yang kufur, maka pada waktu itu seseorang itu juga boleh jatuh hukum kafir. Maknanya orang Islam, kita tidak ada ruang untuk menyatakan barangkali tak boleh. Kita kena wa raditu lakumul Islam madina. Allah cuma innallaha astafa lakumuddin. Allah pilih, cuma kata Nabi Yaqub kepada anak-anak dia, Allah dah pilih satu agama sahaja. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kamu tak ada jalan nak mati kecuali dengan Islam. Mati, hidup. Maknanya dari sepanjang perjalanan ni kita tidak ada cara lain kecuali Islam. Baru kita boleh mati secara Islam. Yang ketiga. Yang keempat, sesiapa yang beriktikad, yakni menjadi kepercayaan akidah, anna ghaira hadiyin nabi akmalu min hadihi sallallahu alaihi wasallam. Ada di sana petunjuk yang lebih hebat dari hidayat Nabi. Kita tahu apa itu hidayat. Secara mudahnya, hidayat itu adalah Islam, hidayat itu adalah tauhid, hidayat itu adalah iman, hidayat itu adalah syariat, hidayat itu juga apa sahaja yang membawa kepada syurga. Yang kita duduk baca, alhamdulillahillazi hadana lihadza, kan, bila kita berada dalam syurga nanti kita baca doa tu, alhamdulillahillazi hadana lihadza. Kita terima kasih kepada Allah yang telah memberi petunjuk kita sampai dapat masuk syurga. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kita tak akan dapat jalan untuk masuk syurga kecuali jika bukan Allah yang pilih kita semasa hidup atas dunia dulu. Dengan cara kita, dengan sembahyang ni, kita boleh masuk syurga. Sembahyang cara Islam, contoh. Benda yang barangkali di kalangan kita ni benda biasa. Kita kata, ustaz cakap ni benda biasa, betul. Tapi kita tak tahu di luar sana masyarakat kita sudah terlalu ramai yang rosak. Yang rosak. Ada perkara-perkara yang kecil, ada perkara-perkara yang besar. Ada perkara-perkara kecil, dia tak berasa, dia tidak rasa, contohnya saya nak sebut kecil macam mana ya, dia tidak merasakan sesuatu yang dia buat haram itu sebagai satu benda yang berbahaya kepada dia pada hari akhirat khususnya. Benda yang kecil, saya sebut dalam konteks perbuatan. Misal kata lelaki pakai rantai, dia tak berasa benda tu. Jangan ingat saya kata benda tu kecil dalam konteks hukum ya. Benda tu pasal dia rasa pakai getah, dia gelang, dia rasa benda tu kecil. Nabi SAW larang pada tu. Kalau orang perempuan cerita lain, ni lelaki baik. Jadi jika ada orang yang melihat, beranggapan bahawa anna infadha hukmillahi fi, contohnya disebut di sini ya, rajmiz zina al-muhsan atau qat'i yadi sariq la yunasibu hadzal asr al-hadir. Jika ada orang beranggapan bahawa hukum rejam, contohnya hukum kerat tangan pada zaman sekarang ni kononnya dah tidak sesuai. Bukan isu boleh buat ataupun tidak buat,
dia percaya benda tu tak sesuai. Dia panggil golongan apa ni, dipanggil pemikiran bebas ni. Apa benda dipanggil? Free thinker. Dia berasa dia bebas untuk berfikir. Baik. Jadi benda-benda ini boleh menggugurkan akidah. Kita bukan ini dengan molek kita bukan menjatuhkan hukuman ni. Nak menjatuhkan hukuman cerita lain. Ini dalam konteks pelajaran. Yang keempat, yang kelima, iaitulah man abghadha syai'an mimma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia rasa benci dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi. Nabi dibawa hukum, bawa sah dan batal, bawa hukum, kan, bawa hukum apa ni dipanggil halal haram. Itu contoh, kita sebut cara mudah. Hukum makan, kalau hukum makan buaya, hukum makan buaya, itu khilaf di kalangan ulama. Maka kita tidak mahu berkelahi kalau berasa sangat nak makan buaya sahabat kita, kan, berasa nak pergi ke Sudan, orang Sudan dia makan buaya pasal mazhab dia kata harus. Itu contoh. Saya cakap dengan sahabat saya kat UIA di Sudan lah. Saya kata, macam mana kamu makan? Pasal dia ada gigi taring, gigi taring. Jadi dia tunjuk, dia tanya saya, hak mana satu taring? Pasal semua taring belaka. Dia kata gigi belaka. Dia kata gigi belaka, istilah dia gigi. Kalau kita ditunjuk, itu adalah cara dia, cara alasan dia, secara fiqh dia. Saya tidak mahu bincangkan benda tu. Tapi kalau orang kata makan babi contohnya, kan, jadi benda-benda yang macam tu bila dah diharamkan, tiba-tiba kita tak suka dengan hukum tersebut. Itu contoh. Ataupun benda sunat, benda yang fardu, rasa benci, ada rasa benci, Allahu Akbar, maka dia boleh membatalkan akidah. Yang keenam, yang ini yang berlaku, manistahza'a bi syai'in, yang memperolok-olok, mengejek-ngejek, merendah-rendah, downgrade bi syai'in, walaupun benda tu kecil sahaja, satu benda dan dia kecil. Tengok kayu sugi, kan, apa benda kayu sugi ni ambil, tak, dia bubuh, minta maaf dia pun pijak. Padahal kita tahu bersugi ini sebagai salah satu dari sunnah Nabi. Kamu tak nak bersugi, itu cerita kamu, bukan Nabi tak kata wajib pun. Tapi bila kamu pijak begitu, dia menjadi satu penghinaan. Benda bukan wajib. Maka pada waktu itu, penghinaan itu tambah lagi yang kita sebut tadi, berkaitan dengan pahala, kan, bersugi dapat pahala. Kamu tak nak, itu cerita lain, jangan hina. Maka pada waktu itu, seseorang yang buat begitu, dia boleh jatuh kufur. Sekali lagi saya sebut, nak jatuh kufur tu pula nanti kita akan sebut, ada syarat-syarat dia, ada syarat dia lepas ni kita akan sebut. Cuma secara umumnya ini boleh menjatuhkan, menggugurkan iman. Yang ketujuh, as-sihru, sihir, perbuatan sihir, sehingga anak tak kenal mak bapak, anak jadi derhaka, suami tak kenal suami tinggalkan keluarga, isteri pun sampai tiba-tiba dengar cerita kahwin lain, lari. Allahu Akbar. Itu contoh macam-macam sihir. Orang yang cerita bab sihir ni pun kecoh juga, baru ni cerita perubatan begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebenarnya orang yang tidak mengalami, dia tidak mengetahui benda-benda yang seperti ini. Walaupun kita tahu ada benda-benda asas yang mana cara yang kita gunakan, tetapi di sana ada juga dipanggil
seperti yang disebut oleh almarhum bin Baz. Dia kata di sana ada berdasarkan, dipanggil ulum mujarrabat, berdasarkan kepada pengalaman. Jadi pengalaman, berdasarkan kepada pengalaman, dia juga boleh menjadi satu bahan untuk perubatan. Barangkali dia berjaya, kalau kita guna pun dengan cara yang sama, teknik, maka dia akan berjaya. Baik. Kemudian An-Naqid Al-Thamin, perkara yang ke-8, Muzaharatul musyrikin wa mu'awanatuhum 'alal muslimin. Jelas membantu orang musyrikin, membantu orang kafir untuk membunuh orang Islam, ataupun membantu untuk mengalahkan orang Islam, bahkan membantu untuk menjatuhkan dipanggil kerajaan Islam, menjatuhkan kerajaan Islam, menjatuhkan apa sahaja institusi Islam. Perkara-perkara ini juga boleh menjatuhkan akidah, kerana ia salah satu dari tanda kebencian pada agama Islam, tidak yakin. Yang ke-9, man i'taqada anna ba'dhan nas yasi'uhul khuruj an syari'atin nabi. Kalau sesiapa percaya ada setengah orang dia terlepas dari hukum hakam Islam, dia terlepas. Yang terbaru saya baca tadi, sahabat saya sempat saya ikuti juga Facebook dia, kerana dia berkaitan dengan ilmu yang saya pernah sebut, Ustaz Husairi, dia berkaitan dengan ilmu faraid ataupun harta pusaka. Tadi sekali lagi dia memberi amaran, peringatan kepada beberapa mereka yang terlibat dengan sebentar kalau saya ada ni ditulis sikit ni, saya baca sikit. Ustaz Muhammad Husairi Saleh Dif, Ustaz Muhammad Husairi, dia ni memang raung satu Malaysia. Dia dijemput untuk memperkatakan tentang harta pusaka, khususnya yang berlaku urusan-urusan rumit di tanah Felda. Yang terbaru 6 jam tadi dia bubuh ni, saya nak baca sikit ni dia tulis. Dia orang Terengganu, dia junior saya tapi tak sempat, maksud saya sekolah yang sama, aliran yang sama, tapi dia junior. Dia tulis, Amba ni saya Amba nak pesan lagi sekali ni, banyak kali dah pesan ni, ejen takaful. Kalau ada kat sini tolong ambil perhatian. Ejen takaful tu, kalau nak promote takaful ke, hibah ke, apa ke benda ke, janganlah duk perendahkan faraid. Jangan duduk kata ni lebih hebat dari faraid, lebih hebat faraid, maknanya merendahkan faraid. Kamu nak suruh orang masuk takaful, nak masuk buat takaful, buat hibah, buat itu, buat ini, jangan duduk kata ini lebih baik dari faraid. Kalau dia tulis, kalau bahasa tak erti bahasa sangat, kalau jenis tak erti sangat, dia kata ni bahasa dia kasar sikit lah, bukan kasar, garang sikit. Jangan kait langsung dengan hukum faraid. Nak bercakap, nak ajak orang masuk hibah ke, takaful ke, jangan duk kait kononnya gitu begini. Tinggalkan faraid itu. Pasal apa? Hukum Allah, kerana faraid ini hukum Allah yang sangat adil dan sempurna. Jangan pasal kita nak cari pelanggan dengan pasal dia bukan MLM, tapi dia jadi macam itulah. Bila bukan, maaf nak kata macam tu pun kena marah saya kalau saya sebut begitu. Bukan dia yang sistem piramid tu, bukan, tapi ialah kerja dia pasal nak mempromosikan. Kamu nak promosi, tapi jangan disebabkan kamu mempromosi maka kamu buat satu pendekatan menyebabkan seolah-olah faraid ni macam tak perlu. Jangan bercakap begitu.
Ini termasuk dalam perkara yang ke-9. Walaupun dalam perkara yang ke-9 di sini secara jelas, sesiapa yang beriktikad bahawa ada orang yang boleh tidak keluar dari mengguna pakai syariat yang dibawa oleh Nabi SAW, tak boleh pakailah, pakai ini je, pakailah, pakai ini je. Jangan buat begitu. Mungkin kesnya tak sama 100%, tetapi debu-debu dia tu macam ada. Ingat, kalau tak batal akidah, dia boleh, pasal dia debu-debu je, maka dia boleh menyebabkan dosa besar seperti yang amaran disebut dia. Tetapi kalau percaya memang boleh tak ikut, tak payah sembahyang contohnya, maka benda-benda ni boleh menyebabkan gugur akidah. Dan yang terakhir, perkara yang terakhir yang boleh menyebabkan akidah, iaitu al-i'rad 'anid-din. Memang berpaling langsung, tak nak kepada Islam, tak nak kepada iman. La yata'allamuhu, memang dia tak nak belajar bab Islam. Wala ya'malu bihi, dan dia tidak mahu. Seperti ada kes bila di Malaysia kena siasat gini, dia lari ke Australia, dia lari ke sini. Pasal apa? Dia nak menghalalkan benda hak dia buat. I'rad dipanggil anid-din. Itu dalam keadaan ketidak keseluruhan hukuman, baru denda sikit-sikit dia, orang kata bukan lagi tegas seperti yang tu, pun dah lari dah. Lari dari itu. Cuba bayangkan, ada mereka yang dalam keadaan dipanggil, yang memang lari, tidak mahu belajar, tidak orang bagi tahu pun dia tidak mahu belajar, dan dia tidak mahu beramal dengan Islam, sampai dalam konteks dipanggil al-i'rad 'anid-din, berpaling terus, beri belakang, orang kata, pada Islam, bagi belakang pada Islam. Allahu Akbar. Ini antara 10 perkara yang boleh membatalkan akidah. Kemudian sikit yang saya nak sebut di sini, termasuk secara khusus yang saya sebut perkara yang tadi yang berkaitan dengan istihza, iaitulah mempersendakan. Bila sebut mempersendakan, muncul apa yang dikatakan sebagai komedi pula. Baik, komedi ini yakni bahan untuk ketawa. Bila kita bercakap tentang ketawa ni ataupun benda-benda yang kelakar ini pun para ulama bincang. Jadi kita belajar sikit. Antaranya disebut di sini, ya, ma hiya syurutu al-muzah asy-syar'i. Apa dia syarat-syarat kelakar ataupun bergurau yang syar'i? Gurau ni kita tak boleh, gurau ni biasa kita kelakar lah, kan, tujuan dia. Macam kita pergi kat Mekah, kita nak bergurau dengan burung, kita buat begitu burung, jangan main, salah tu. Pasal kita menakutkan dia. Sekarang berada di tanah haram, saya tidak mahu cakap tentang tu. Jangan orang Terengganu kata jangan tebeng. Gurau dengan kawan, tengah duduk, kawan duduk bawah pokok, dia tarik, bunyi kerak macam nak patah pokok, kan. Kawan pun lari takut nak bergurau. Ingat, itu nak bergurau tu kena ingat ni tanah haram. Itu contoh patahkan pokok dan sebagainya. Kita tinggalkan benda tu. Cuma saya nak sebut dalam konteks bergurau. Lil muzahir syar'i syurut. Untuk gurauan yang dikata yang memenuhi kriteria mengikut hukum syarak, dia ada syarat-syarat dia. Pertama, benda itu sama sekali tidak boleh, la yakunu fihi syai'un minal istihza' bid-din. Tak boleh langsung ada benda yang mempersenda agama. Tidak boleh langsung. Tak kira kalau ada orang kata ustaz, walaupun cara percakapan dia tu pada peringkat permulaan lah, ya, ada sesetengah kata kalau nak haramkan tu, haramkan juga ustaz yang bergurau di masjid.
Saya beritahu tu terang, kalau ustaz mari bergurau sampai lucah ke masjid, larang. Saya pun setuju larang hak begitu. Pasal itu juga dipanggil fahisyah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan wala bazian. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifatkan sebagai orang yang tidak bercakap benda yang lucah-lucah. Jadi nak bergurau apa benda-benda hak lucah. Maaf ya, ada sampai Allahu Akbar, tak naklah saya sebut sesiapa, tapi barangkali muslimin muslimat tengok ada dalam YouTube di Allahu Akbar. Benda-benda seperti ni wajib dilarang. Wajib dilarang. Dan benda-benda macam ni, orang yang terlibat dia kena mohon maaf, minta maaf, dan minta dia kena buat pengakuan, bagi tahu kepada orang yang share tu, tolong padamkan macam ni. Saya memohon maaf, saya beristighfar, bertaubat dari gurauan-gurauan yang buruk seperti itu di atas pentas ke dalam masjid ke kat mana ya. Walaupun dia ustaz sekalipun, minta kepada orang yang share dulu, orang yang bubuh dalam YouTube tu, tolonglah padamkan kerana dia taubat. Pasal benda tu buruk sangat. Saya tidak mau kaitkan benda tu, tetapi benda tu secara langsung bila kita bercakap, orang akan cari jawapan. Kalau kita cakap begini, orang akan cari aib kita. Itu benda biasa. Benda biasa. Jadi kita kena ingat, perkara yang paling asas bergurau tidak boleh ada satu benda yang dipanggil istihza. Pertama. Yang kedua, 45, dia panggil la yakunul muzahu illa sidqa. Tidak bergurau kecuali benar. Tidak bergurau kecuali benar. Bergurau-lah, tapi kena benar. Kerana Rasulullah kata wailul lilladzi yuhaddisu fayakdzib. Celaka orang yang bercakap dia menipu. Pasal apa? Liyudhika bihil qauma. Kerana dia nak menyebabkan orang jadi ketawa. Tak kiralah di kelab ke, ataupun di masjid ke, di mana ke, di rumah ke, dalam kelas ke, dia bergurau tapi dia menipu. Wailul lahu wa wailul lah. 3 kali celaka Rasulullah sebut. Wail. Allahu Akbar. Kemudian tambah-tambah lagi dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah kata inna rajula la yatakallamul kalimata liyudhika bihi julasa'ahu yahwi biha finnar ab'adu min suraya min as-suraya. Rasulullah bagi tahu ada orang dia bercakap dengan satu kalimah, pasal satu kalimah dia menyebut kerana nak menjadikan orang ketawa. Orang yang duduk dengan dia jadi ketawa. Dengan sebabnya dia terhumbang ke dalam neraka lebih jauh dari bintang Suraya. Kita tahu ada bintang Suraya, ada bintang yang mana disebut ribuan tahun cahaya dulu baru sampai. Cahaya itu jauh mana dalam neraka. Allahu Akbar. 2 minit lagi untuk azan. Kemudian yang ketiga, ada mutarwi'. Jangan bergurau yang terlalu menakutkan. Tak boleh bergurau sampai menakutkan. Lebih-lebih Kemudian yang ketiga, al-istihza' wal ghamzu wal lamzu. Bergurau ada unsur penghinaan, mengejek dan mengumpat, mengata orang, menghina orang. Ini antara semua benda yang dilarang. Yang kelima, dan jangan bergurau la yakunul muzahu kathira. Bukannya bergurau itu berlebihan, banyak. Gurau ni tujuan dia untuk hilang tension je, untuk serikan majlis. Kalau mengantuk bolehlah bergurau sikit, kan? Contohnya tengok orang mengantuk, ustaz kata tolong bagi tongkat pada dia, kan? Orang pun gelak sikit tongkat.
Itu benda gurau yang betul. Tongkat takut dia jatuh, itu contoh. Jadi Allahu Akbar. Tapi tak boleh banyak. Ini antara yang kelima. Yang keenam, dah masuk waktu azan, kita sikit lagi. Yang keenam, elok kita dia bunyi. Baik, kita tinggal dulu tak azan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Seperti mana biasa, ada 6 ini. Tadi saya sebut antaranya, bila bergurau jangan menimbulkan yang ketiga tadi, jangan menyebabkan sehingga orang rasa takut. Contohnya bergurau hunus pedang ke, hunus pistol ke, kan. Contoh baru ni saya tengok ada 2 orang sahabat gurau,
dia masuk akademi menembak. Benda disiarkan dalam laman medsos lah. Mesti dah disebut jangan bergurau. Tiba-tiba bila dia pegang pistol, sempat dia bergurau, dia tunjuk kepada, tapi ni bukan orang Islam lah dia letak pistol kat kepala sahabat dia, gurau. Peluru memang pada asalnya belum diberi lagi, tapi kita tak tahu barangkali sebelum tu ada peluru yang tertinggal. Jadi tak sempat dia nak praktik. Dua-dua mari pihak yang berwajib halau keluar, langsung tak boleh nak cuba berlatih menembak. Kenapa? Ini gurau yang tidak boleh. Contohnya, bahkan para malaikat akan melaknati. Fa innal malaikata tal'anuhu hatta yada'ahu. Rasulullah sudah sebut begitu. Baik. Yang keenam saya sebut tadi, nak bergurau kena tengok orang juga. Nak kena tengok orang. Kalau pasal bila bergurau dengan orang. Contohnya, kata para ulama, orang alim ada hak dia, orang besar ada hak dia, orang budak-budak ada hak dia, orang perempuan ada hak dia. Maaf ya, orang perempuan ada hak. Bila laki-laki perempuan bercampur, kata dalam satu majlis nak bergurau, ada hak dia. Pasal masing-masing ada hak sebagai muslimat, sebagai muslimin. Ini antara benda-benda. Kemudian dilarang jangan bergurau dengan orang bodoh. Fala yumazihu safih. Orang bodoh jangan kita bergurau dengan dia. Kita bergurau dengan dia, dia ketuk kepala kita, padang muka sebutir gini, kan? Pasal dia bodoh. Kemudian kata Umar Abdul Aziz, ittaqul muzah, jangan terlebih bergurau. Yang ni komedi ni jangan lebih. Pasal apa? Fa innahu yuzhibul muru'ah, kerana dia menghilangkan maruah. Menghilangkan maruah. Kemudian kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, iqtasir fi muzahika, fi mizahika. Sikit je, kalau nak bergurau pun sikit. Fa innal ifrata fihi yuzhibul baha wa yujarri alayka as-sufaha. Kerana kalau kamu berlebihan bergurau, hilang kehebatan kamu, dan orang bodoh akan jadi berani dengan kamu. Pasal dia tengok kamu pun bodoh macam dia juga. Itu contoh dia. Kemudian kata yang ketujuh, tadi yang keenam. Yang ketujuh, kata ulama, bila bergurau ni kadar dia seperti garam sahaja dalam makanan. Ada orang buh sekilo garam, 1 kilo air dengan 1 kilo garam. Gula orang tak buh sekilo, kan? Supaya kita sedar, kata Rasulullah, la tuksir ad-dhahika, jangan kamu memperbanyakkan ketawa. Fa inna kasrat ad-dhahik tumitul qalba, kerana dia boleh mematikan hati. Kemudian Umar Al-Khattab kata apa? Man kasura dhahikuhu qallat haibatuhu, siapa banyak ketawa dia, kurang haibat dia. Wa man mazahas tukhiffa bihi, siapa yang lebih berlebihan bergurau, satu hari dia akan dihina, dia akan dipandang rendah. Wa man aktsara min syai'in urifa bihi, siapa yang memperbanyakkan satu benda, maka dia akan dikenali. Sampai orang tak kenal kecuali dia ni rajul. Rajul lah awak. Kalau ustaz lah awak. Kalau Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jaga kita dari dikenali dengan jenama-jenama yang tidak elok. Jangan dengan sebabkan kita nak bergurau, maka ustaz mana? Ustaz Mr. Bean. Ustaz Mr. Bean. Abadan. Dari sudut duniawi dia berasa nanti dia dapat jemputan, dapat ini, Ustaz Mr. Bean. Tak apa saya bukan kata pada Mr. Bean, saya kata pada ustaz tu. Kalau ustaz, Allahu Akbar.
Contoh yang ke-8, alla yakunu fihi ghibah, jangan ada mengumpat yang kita sebut tadi. Yang ke-9, ikhtiyarul awqat al-munasibah lil muzah. 9 perkara yang ke-9, kalau nak gurau pun biar kena waktu dia. Bukan setiap waktu, tak kira waktu. Ke maghrib dia siar, suruh tengok. Kalau dalam TV, Allahu Akbar. Jadi ini antara benda-benda yang disebut oleh para ulama supaya kita sedar perkara-perkara yang boleh menjadikan dosa besar, menjatuhkan maruah sendiri dosa besar. Tapi yang kita lebih bimbang iaitulah gurauan yang menggugurkan akidah. Kita cuma belajar. Saya tak sempat nak sebut, waktu dah habis, tak sempat dah nak sebut. Ada beberapa perkara yang kita kena ingat. Baiklah, saya sebut sikit je. Cuma ada di sana 5 perkara. Kalau 5 perkara itu ada, dia masih ternafi dari jatuh akidah, jadi kafir. Ada 5 perkara. Pertama, barangkali dia jahil sangat. Barangkali dia Islam tapi dia jahil sangat. Yang kedua, barangkali dia ni dipanggil terpaksa. Yang ketiga, dalam keadaan dia tak sengaja. Yang keempat, barangkali dia salah faham dengan satu benda, sesuatu perkara. Dan yang kelima, barangkali dia terikut-ikut sahaja. Bukan dia, tapi dia terikut-ikut dengan gaya sesuatu itu, dengan sesuatu perkara. Jadi kalau sekadar terikut-ikut, tak jatuh lagi. Barangkali, macam contoh saya sebutkan, ada seorang dikategorikan sebagai ulama Syiah yang pelampau Syiah. Syiah ni kategori dia yang pelampau. Dia tidak bercakap kecuali bila dia bercakap, kalau dia sembahyang baca je kunut, dia melaknati Abu Bakar, Omar, Aisyah apa. Dia ulama, di kategori ulama dalam konteks pelampau dia. Di belakang sana Syiah juga ada hak amin, tak tahu ke benda. Maka hak sana dengan hak sini hukum dia berbeza. Pasal hak belakang sana dia panggil taklid je, dia ikut, dia amin apa benda hukum dia tak tahu kan. Jadi hak depan ni dia buat kerana dia yakin begitu, mengkafirkan orang ni, mengkafirkan sahabat. Maka ada 5 perkara yang boleh menyebabkan belum jatuh. Tapi walaupun belum jatuh, dia tetap dosa besar. Jadi jika berdosa besar, maka seperti mana yang kita ulangi, urusan itu kepada Allah. Para ulama kata apa? Insya'a azabahu, kalau Allah nak azab, Allah azab dia. Wa insya'a afa'anhu, kalau Allah nak, Allah akan ampunkan dia. Jadi mudah-mudahan kita jangan risikokan kita kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa aqimussalam.